Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Syafiqah Nadirah binti Jamaluddin. Nombor matrik P124149. Saya merupakan pelajar Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah dari UKM Bangi di IPG Kota Baru Kelantan iaitu C4. Hari ini saya akan bincangkan tentang topik iaitu keciciran pelajar di sekolah. Keciciran pelajar sekolah, apa yang kita faham berkaitan dengan keciciran pelajar sekolah ini? Antara konsep yang menerangkan tentang maksud keciciran pelajar sekolah itu sendiri iaitu pelajar yang berhenti menghadiri kelas dan ketinggalan dari sistem pendidikan. Hal ini telah dinyatakan oleh Jabatan Perangkat Malaysia pada tahun 2019 telah menyatakan bahawa 5.8% daripada 32 rakyat Malaysia tidak bersekolah dan tidak mempunyai pendidikan langsung. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia amat menitik beratkan kepada pendidikan untuk semua tidak mengira bangsa dan agama. Pendidikan di Malaysia adalah salah satu usaha yang berterusan bagi meningkatkan pencapaian akademik pelajar berteraskan konsep JERI iaitu seimbang dari segi emosi, rohani dan intelek. Berdasarkan rancangan Malaysia yang ke-11 menyarankan supaya KPM melaksanakan inisiatif bagi mengurangkan kadar keciciran dan memastikan enrolment sejagat pada tahun 2020. Kita pergi kepada faktor berlakunya keciciran pelajar. Antara faktor yang saya nyatakan di sini ada dua, iaitu pertama, sosioekonomi keluarga dan personaliti pelajar. Faktor pertama berlakunya keciciran pelajar di sekolah adalah sosioekonomi keluarga. Yang dimaksudkan di sini dari segi latar belakang keluarga iaitu dari segi pendapatan, pekerjaan, tahap pendidikan dan sokongan keluarga. Manakala dalam kajian saya ini yang digariskan adalah dari segi kemiskinan. Kategori pendapatan keluarga di Malaysia dibahagikan kepada tiga kategori. Yang pertama B40 iaitu below 40. Anggaran pendapatannya adalah di bawah RM4,849. Manakala bagi middle 40 iaitu M40, pendapatannya antara RM4,850 sehingga 10,960. Manakala kategori yang terakhir adalah top 20 iaitu T20, melibatkan pendapatannya atas daripada RM10,960. Penduduk kita anjali, ramai penduduk luar bandar yang berorientasikan kegiatan ekonomi primer sebagai sumber pendapatan lebih cenderung untuk berlakunya keciciran pelajar. Hal ini kerana bagi mereka perbelanjaan harian lagi penting daripada pendidikan. Seterusnya, faktor yang kedua boleh berlakunya keciciran pelajar dari segi personaliti pelajar itu sendiri. Personaliti pelajar ini sangat berkait rapat dalam pendidikan. Sikap, minat dan motivasi pelajar itu sendiri memainkan peranan penting dalam membentuk personaliti pelajar di sekolah. Dari segi sikap, sekiranya seseorang itu mempunyai sikap yang positif dalam belajar, maka dia akan cuba menguasai dengan pelbagai cara. Yang kedua, dari segi minat, sekiranya seseorang itu mempunyai minat yang mendalam, mereka akan cuba untuk tunaikan apa yang mereka minat. Dari segi motivasi pula, sekiranya seseorang itu mempunyai semangat yang tinggi dalam belajar, maka ia akan lebih cenderung dan bersemangat dalam belajar dan memperolehi keputusan yang cemerlang. Seterusnya, kita pergi kepada cadangan penyelesaian masalah bagi keciciran pelajar di sekolah. Yang pertama yang boleh kita lakukan ialah meningkatkan kesedaran ibu bapa. Yang kedua, meningkatkan minat dan motivasi pelajar itu sendiri. Untuk menyelesaikan masalah keciciran pelajar di sekolah adalah dengan meningkatkan kesedaran ibu bapa. Antara pihak yang boleh terlibat dalam menyelesaikan masalah ini, yang pertama, pihak sekolah, iaitu dengan memberikan pendedahan kepada ibu bapa itu sendiri tentang pentingnya pendidikan kepada anak-anak. Yang kedua, dari segi ibu bapa itu sendiri dengan memberikan dorongan dan semangat kepada anak-anak untuk sekolah dan belajar. Dan pihak yang terakhir boleh terlibat adalah Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri dengan memberi bantuan persekolahan. Sebagai contoh, bantuan awal persekolahan kepada golongan yang memerlukan, rancangan makanan tambahan, buku teks percuma dan sebagainya. Cadangan kedua yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah ini adalah dengan meningkatkan minat dan motivasi pelajar itu sendiri. Oleh itu, ibu bapa perlu menerapkan anak-anak dengan nilai yang baik dengan pendidikan yang sempurna bagi melahirkan anak-anak yang cemerlang pada masa akan datang. Antara perkara yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah bagi meningkatkan motivasi dan semangat pelajar itu sendiri dengan mengadakan kempen motivasi bagi merangsangkan lagi semangat pelajar untuk belajar dan seterusnya mencapai kecemerlangan yang baik pada masa akan datang. Kesimpulannya, pendidikan adalah sangat penting untuk anak-anak pada masa akan datang untuk mengelakkan negara Malaysia berlakunya kekurangan tenaga kerja dalam bidang-bidang yang berkaitan. Oleh itu, semua pihak haruslah memainkan peranan penting dan berganding bahu bekerjasama bagi mengurangkan berlakunya keciciran pelajar di sekolah pada masa akan datang. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.